Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Membawa kita kepada cerita Isham Jalil. Isham Jalil mengatakan bahawa dia berhak untuk nak menegur Presiden UMNO iaitu Zahid Hamidi kerana Zahid telah gagal. Zahid telah gagal, tuan-tuan, dia kata. Zahid telah gagal dalam UMNO, dalam membawa kemenangan kepada UMNO. Zahid enggan bertanggungjawab atas kegagalan UMNO, kata Isham. Bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO, Isham Jalil, yang dipecat minggu lalu mendakwa Presiden Parti Zahid Hamidi enggan bertanggungjawab terhadap kekalahan parti dalam beberapa pilihan raya sebelum ini. Katanya Zahid sebaliknya menyalahkan orang lain atas kegagalan UMNO, termasuk PRK Kemaman, di mana calon Barisan Nasional Raja Afandi kalah kepada calon PAS. Beliau berkata Zahid menyalahkan kekalahan BN atas pengundi putih parti itu tidak keluar mengundi. Beliau masih tidak mahu mengambil tanggungjawab dan kerap menyalahkan orang lain atas kegagalan demi kegagalan. Sebagai Presiden, beliau sepatutnya mengambil tanggungjawab dan sebaliknya bertanya mengapa ribuan pengundi tidak keluar mengundi, katanya. Isham berkata beliau akan memperjuangkan penyatuan orang Melayu yang menurutnya sudah lama berpecah belah. Apabila kita berpecah belah, kita akan menjadi lemah dan saling bercakaran. Ini tidak baik untuk kelangsungan perjuangan orang Melayu dan Islam di negara ini. Alright. Isham menegaskan beliau tidak akan merayu terhadap keputusan memecatnya yang dibuat tanpa melalui lembaga disiplin. Kadang-kadang kita pelik jugalah. Saya tak nak campur lah sebenarnya urusan dalaman UMNO ni. Tapi saya komen pada Isham ni sebab dia bukan orang UMNO. So saya boleh komen lah. Bila Kemaman kalah, Isham salahkan Zahid. Tapi bila Pelangai menang, kenapa Isham tak puji Zahid? Tuan-tuan, kalah dan menang itu kalau kami dalam Parti Keadilan ni normal. Kami dah biasa dah kalah, dah biasa dah menang. Kalah tu lagi biasa daripada menang lah. Kalah tu dah biasa daripada menang. Tetapi kita tetap dan terus bersama dengan parti untuk memperjuangkan parti ini. Kita kritik daripada dalam, tapi kita tak pernah keluar parti. Kita walaupun digantung, kita diperlaku sedemikian rupa, kita tetap memperjuangkan sebab kita faham perjuangan parti ini atas dasar apa. Jadi bila dikata Melayu telah berpecah belah dan sebagainya, dia nak menyatukan Melayu, apa beza dia kalau tuan-tuan ingat dengan Anwar Musa? Yang sekarang ini saya pun tak tahu apa cerita Anwar Musa sekarang ni. Apa cerita Anwar Musa setelah PRN hari tu? Tak ada cerita dia kan? Hilang. Tak tahulah, mungkin lepas ni dia muncul lagi. Tapi tuan-tuan, akhirnya dia pergi ke mana? Dia nak ke mana? Melayu semakin berpecah dan semakin berpecah. Berpecah Melayu sebenarnya begini, saya nak cerita. Perpecahan Melayu bukan sebab banyak parti. Bukan. Perpecahan Melayu bukan sebab kita banyak parti. Banyak parti itu normal. Tuan-tuan takkan semua nak sokong Manchester United. Ada yang nak sokong Man City, ada yang nak sokong Tottenham Hotspur, ada yang nak sokong Liverpool, ada yang nak sokong pelbagai tim. Tetapi adakah kita semua berpecah hanya kerana kita menyokong parti bola yang berbeza? Oh, tak sama is. Parti politik ni berbeza. Apa beza parti politik dengan sokong parti bola? Apa beza sokong parti politik dengan sokong pasukan bola? Apa bezanya, tuan-tuan? Tak ada beza. Sebab apa? Ujungnya, tuan-tuan sokonglah pasukan mana sekalipun. Kalau kita faham menyokong pasukan bola, menyokong parti politik itu bukanlah memecah belahkan perkara prinsip. Apa perkara prinsip? Kita ni tetap orang Malaysia. Kita ni tetap orang Islam. Kita ni tetap orang Melayu. Cuma ada beberapa perkara kita berbeza pandangan. Kita berbeza pandangan, biar kita berbeza pandangan. Agree to disagree. Tapi dalam banyak perkara, kita tetap bersama. Kita mengaku kita orang Melayu, kita orang Melayu. Kita mengaku kita orang Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Kita tetap rakyat Malaysia, IC biru. Itu asas. Kita memperjuangkan perlembagaan. Kita taat kepada raja dan negara. Rukun negara kita pertahankan. Itu rukun, itu asas. Selagi mana kita seluruh rakyat Malaysia percaya kepada asas tersebut, tuan-tuan nak sokong parti mana, itu tidak membawa kepada apa-apa perpecahan orang Melayu. Isunya, bila mana dia menyokong satu parti, kemudian orang lain yang tak menyokong dia itu kafir, munafik, jahil, fasik. Yang itu masalah.
Kerana apa? Yang itu bukan menyentuh masalah cabang, masalah furuk. Itu sudah menyentuh masalah akidah, masalah dasar. Seolah-olah kalau tak sokong parti dia, maka terbatal akidah. Seolah-olah. Yang ini masalah sebenar. Inilah yang memecahkan orang Melayu. Bukan berbeza parti politik. Tuan-tuan nak sokong UMNO, tuan-tuan nak sokong PAS, tuan-tuan nak sokong DAP, tuan-tuan nak sokong PSM, tuan-tuan nak sokong PKR, tuan-tuan nak sokong Amanah. Itu tidak memecahkan kita sebagai orang Melayu. Orang Melayu di pelbagai parti tidak memecahkan orang Melayu itu sendiri. Itu menunjukkan orang Melayu ini bijak dalam berpolitik. Kerana kita memilih platform kita masing-masing. Yang memecahkan orang Melayu hanya kerana kau tidak menyokong parti aku, therefore engkau tidak Melayu. Hanya kerana kau tidak menyokong parti aku, therefore engkau tidak Islam. Ini masalah. Ini sebenarnya yang menjadi asas kepada masalah perpecahan. Itu asas dia. Dan kalau kita tidak faham perkara ini, inilah sebenarnya yang memecah belahkan kita, maka sampai bila pun politik kita tidak akan matang. Politik matang ini sebegini. Politik matang ialah politik yang melihat bahawa perbezaan pendapat kita, perbezaan parti politik adalah perbezaan untuk kita nak bagaimana mentadbir negara. Mungkin UMNO ada kaedah takbiran dia. PH ada kaedah takbiran dia. PN ada kaedah takbiran dia. Berbeza kaedah takbiran. Bagaimana nak mencapai sesuatu perkara, kerajaan yang baik, ujungnya sama. Semua nak negara yang baik, kerajaan yang baik, rakyat yang sejahtera, ekonomi yang baik, rakyat semua berpendapatan tinggi, negara berpendapatan tinggi. Semua parti politik kalau ditanya itu objektifnya. Cuma bagaimana mereka nak melaksanakan berbeza-beza. Isunya adalah bukan itu. Bukan itu. Yang mereka persoalkan akidah kita, iman kita. Itu masalah. Orang Laon tak suka dengar saya cakap macam ni. Kerana bagi dia, masalah pemerintahan itu masalah akidah. Siapa kata? Kalau tuan-tuan yang mana penganut agama PAS ni, percaya bahawa politik itu akidah, tuan-tuan dah kafir dah sekarang ni. Kerana apa? Kerana tuan-tuan percaya demokrasi itu bukan Islam. Tapi kenapa tuan-tuan angkat sumpah dengan demokrasi dan perlembagaan yang tuan-tuan dan puan-puan anggap kafir? Logik tak? Fikirlah. Ada otak, fikir. Kan? Ada mata, pandang. Ada telinga, dengar. Ada mulut, diam.